Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Kenapa pula dia buat macam ni? Cucuk, cucuk dan cucuk. Oh tidak. Dah. Salah. Okey. Semalam kita dah buat kita dah selesai muka surat 7. Jadi hari ni kita teruskan dengan Mushaf Latihan. Okey, untuk Puan Azina yang baru ni, buku tu yang nipis sekali tu. Yang tu. Kiranya memang first time lah ni. Yang semalam. Okey, okey. Maksudnya bukanlah dah ikuti online kan? Memang. Baik, baik. Jadi ni mungkin kena ulang sikit kot. Boleh tengok video Nanti saya masukkan dalam grup. Mungkin boleh tu. Baik, hari ni kita terus pergi kepada muka surat 8. Jadi macam manakah caranya? Macam biasa kita baca satu ayat dan kemudian kita terjemahkan satu demi satu. Jadi kalau kat sini ada masalah-masalah yang berbangkit tu, silalah tanya, jangan malu. Dan bila sementara kita buat tu, itulah kadang-kadang barulah kita nampak nak apply. Macam mana nak apply, nak gunakan um, apa kemahiran ataupun benda-benda yang kita belajar dalam modul 1 dan juga modul 2 ya. Baik, siapa nak mulakan dengan ayat 49 ni? Siapa nak buat? Kak Nah ya. Kak Nah baru masuk tu. Perancat Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Kak Izan ni dah dengar ke tadi? Okey, nak baca 49 Okey, teruskan. Nak buat ayat 49? Tak, apa tu, dengar apa? Tak, maknanya terperanjat ni baru masuk lah tu. Saya dah start kelas, jadi cuma tegus kata. Macam biasa, kita baca ayat yang pertama dan kita buatlah apa ayat pertama, ayat muka surat ni. Ayat pertama dalam muka surat ni iaitu ayat 49. Jadi saya setengah tanya tadi, siapa nak cuba buat ayat 49? Tu yang kata Kak Izan ke? Kak Lah lah dulu. Kak Lah. Okey, Kak Lah baca. Kak Lah pun yang pertama masuk tadi. Baik, silakan. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Baik, cuba kita terjemahkan. Dan ingatlah ketika telah menyelamatkan oleh kami akan kamu daripada pengikut-pengikut bagi Fir'aun. Mereka menimpakan akan kamu akan yang keji daripada siksaan. Mereka menyembelih akan anak-anak lelaki bagi kamu dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan bagi kamu. Akan anak-anak perempuan bagi kamu. Akan anak-anak perempuan bagi kamu. Dan pada demikian itu adalah ujian. Ada, bukan adalah, tapi ada je. Ada. Dan pada demikian itu ada ujian daripada Tuhan bagi kamu yang dahsyat. Okey, yang dahsyat. Ni pagi tadi kita belajar ni kan, frasa sifat. Frasa sifat ni tak semestinya dekat, dia boleh jadi jauh sikit.
Dia tak berturutan. Jadi cerita dia macam mana? Dan ingatlah ketika telah menyelamatkan oleh kami akan kamu daripada pengikut-pengikut bagi Fir'aun. Mereka ni siapa? Merujuk kepada Yasumunakum. Mereka menimpakan akan kamu. Siapa nak apply pelajaran modul 2 malam tadi? Kat dalam kelas ni ada. Mereka siapa mereka dalam ayat ni? Firaun, Pengikut-pengikut. pengikut Firaun. Betul. Mereka menimpakan akan kamu akan yang keji daripada siksaan itu. Maknanya yang buruk, yang amat buruk, seburuk-buruk daripada siksaan itu. Mereka menyembelih akan anak-anak lelaki bagi kamu. Maknanya mereka menyembelih anak-anak lelaki bagi kamu, anak-anak lelaki kamu, dan mereka membiarkan hidup perempuan-perempuan kamu ataupun akan anak-anak perempuan bagi kamu yang perempuan. Dan di dalam yang demikian itu, dalam demikian itu, bila kata zalikum ni, dia bukan zalika tapi zalikum, nak menunjukkan itu tu banyak lah. Zalika itu, zalikum itu banyak, demikian itu. Jadi kita terjemah zalikum, demikian itu. Dan di dalam demikian itu terdapat boleh, ada boleh. Terdapat ujian, suatu ujian daripada Tuhan bagi kamu yang dahsyat. Jadi kalau mafhum, dan di dalam demikian itu terdapat ujian yang dahsyat daripada Tuhan bagi kamu, Tuhan kamu. Okey? Dahsyat tak ni? Kadang-kadang baca je tak rasa dahsyat, tapi bila kita compare dengan ataupun kita tengok yang sekarang berlaku di Palestin tu, dan kita tahu macam manalah seteruknya bila diuji tu, ujian tu dahsyat. Ya, ujian tu dahsyat. Tapi dalam pada tu sambung ayat 50. Ada soalan tak setakat ni? Pada ayat ni tentang nahu. Tak ada. Mak Ji, jemput Mak Ji masuk. Okey, baik, baik. Page 8. Mm-mm. Page 8. Tak ada Ida, okey. Kak Izan pun tak ada. Teacher nak tanya yang telah Tak menyelamatkan asal. kami tu is Allah tu. Allah, betul. Ingatlah ketika telah menyelamatkan oleh kami. Jadi kalau kita nak mafhumkan, dan ingatlah ketika kami telah menyelamatkan kamu daripada pengikut-pengikut Fir'aun itu. Mereka menyelamatkan daripada apa tu? Daripada keadaan itu. Keadaan mereka, nampak ni, dia ni kat sini dalam maknanya macam looking back tau. Jadi masa ni dalam fi'il madhi, tapi bila cerita ni dalam fi'il mudhari', maknanya flashback tu untuk waktu terjadi tu macam mana, so di dalam fi'il mudhari'. So perkara itulah. Pengikut-pengikut Fir'aun ni ada lagi sampai sekarang, ada ke tak ada? Maknanya sesiapa yang berpegangan macam Fir'aun tu kira pengikut Fir'aun lah. Macam Bani Israel lah, yang bukan Israel yang sekarang ni. Tu pengikut lah. Hitler yang melakukan kerosakan tu. Menimpakan perkara-perkara yang dahsyat, yang teruk sangat daripada siksaan. Macam-macam jenis siksaan dibuat. Siksaan tu mental, emotional, physical, semua torture. What all this kind of torture that people can inflict on. Jadi siapa yang buat macam tu maknanya pengikut Fir'aun. Jadi ni benda ni fi'il mudhari'. Ini fi'il madhi. Dekat situ yang kita ni kena jelas benda tu. Ada beza. Ada beza. Bila ada beza, ada kepentingan di situ. Maknanya ada benda yang Allah nak sampaikan pada kita. Tapi yang penting, setakat ni kalau kita belum sampai lagi bab tu, kita dapat cerita dia. Mesej umum dia dah sampai. Baik, kita pergi pada ayat 50. Siapa nak buat? Ada Saja. dekat dalam dewan ni nak buat. Mak Ji baru nak buka. Dah dulu. Asal cuba. Siapa? Siapa Kak Sal. saya itu? Kak Sal. Kak Sal. Okey, silakan. Auzubillahi syaitanirrajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika telah membelahkan oleh kami dengan kamu
akan laut itu, maka telah menyelamatkan oleh kami Wah, dekat sini lalu. lalu. Tak dengar eh? Dengar tak? Dengar, Tak. dengar. Okey. Lalu telah menyelamatkan oleh kami akan kamu dan telah menenggelamkan oleh kami akan pengikut-pengikut bagi Fir'aun. Sedangkan kamu melihat. Ya, sedangkan kamu melihat. Dan ingatlah ketika kami telah membelah untuk kamu. Kami telah membelah lautan itu untuk kamu. Lalu kami menyelamatkan kamu dan kami telah tenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun dalam keadaan kamu melihat. Saya terus pergi mafhum tapi yang Kak Asal buat tadi betul lah tu. Cara dia macam tu. Macam tak berapa dengar. Ya, dia bunyi pak-puk tu dengar. Kita bercakap tak dengar tak keluar. Okey, now dah keluar kan? Alhamdulillah. Dan ingatlah ketika telah membelah oleh kami. Ni jelas ayat ni. Maknanya melihat tu apa? Melihatlah. Benda perkara berlaku depan mata mereka. Masa tu. Okey, sambung 51. Siapa nak cuba? Kak Izan. Kak Maru. Okey, Baik, insyaAllah. Kak Izan. 51. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Dan ingatlah ketika telah Berjanji oleh kami. telah menjanji oleh kami akan Musa akan 40 malam. Ya. Kemudian telah mengambil oleh kamu akan anak patung lembu. Bukan anak patung lembu, patung anak lembu. Akan patung anak lembu. Apa beza patung anak lembu dengan anak patung lembu? Yang anak lembu manja ada anak patung pula. Patung anak lembu. Patung, akan patung Ini anak kalau lembu. balap cakap Melayu. Betul kan? Akan patung anak lembu. Patung anak lembu. Betul. Kalau patung anak lembu betul. Kalau anak patung lembu tak betul. Okey. Lembu punya anak patung. Asyik. Dia punya lembu tu punya anak patung. Akan patung anak lembu Ya. daripada sesudah baginya walhal. Padahal kamu adalah orang-orang yang zalim. Bila kata hal ni boleh juga kita terjemah satu sedangkan, padahal, dan juga dalam hal ni lebih baik kita kata dalam keadaan kamu adalah orang-orang yang zalim. Maknanya cerita dia macam mana? Kita buat sekali lagi. Dan ingatlah ketika telah berjanji oleh kami akan Musa akan 40 bagi malam. 40 malam. Kemudian telah mengambil oleh kamu akan patung anak lembu itu daripada sesudahnya. Sedangkan kamu adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya Allah suruh ingat balik semula. Sewaktu Allah sedang berbicara dengan Musa. Musa meninggalkan mereka selama 40 malam. Disebabkan perintah Allah ni. Bukannya Nabi Musa pergi sendiri macam tu. Maknanya setelah diselamatkan mereka ni, bila peninggalan Musa daripada sesudah baginya ni maknanya sesudah peninggalannya, setelah Musa pergi ke tempat lain tu berjumpa dengan Allah, bercakap dengan Allah tu, kemudian mereka ni, kamu, Allah bagi peringatan, kamu ni zalim, menjadi orang yang zalim kerana mengambil patung anak lembu. Bila kata mengambil ni maksud dia apa? Bukan ambil buat main. Anak patung lembu boleh, tapi menjembah, menjadikan dia tu sebagai pengganti kepada Allah. Macam itulah. Macam itulah dia orang ni. Itu kezaliman yang paling besar. Orang yang zalim. Maknanya dia orang ni sama level ketika tu dengan Fir'aun tu. Padahal sebelum ni Fir'aun buat kamu macam tu. Sekarang kamu pula menzalimi diri sendirilah. Kemudian baca ayat 52, siapa nak cuba buat? Ni pendek sikit.
Syida. Syida nak buat bukan Datin Sri Syamsidah. Ada lagi. Boleh? Syida. Syida mana? Ada Syida Ah, lagi ke? Syida online. Ada. Datin Sri. Tu saya panggil Datin Sri. Yang ini. Okay. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Kemudian telah memaafkan oleh kami daripada kamu daripada sebelum Sesudah. itu sesudah daripada itu supaya kamu bersyukur. Ya, betul. Kemudian kami telah menerima maaf daripada kamu daripada sesudah itu supaya kamu bersyukur. Bila Allah ampunkan patutnya kita ni bersyukur. Maknanya diberi perintah ni untuk bila nak mendapat keampunan tu maknanya ada benda lah kena buat biasanya kan kalau bertaubat ni. Jadi supaya bersyukur atas nikmat Allah. Allah tak timpakan azab yang lain. Tapi lepas tu surah ayat 53 siapa nak buat? Kak Maru. Saya nampak kotak menyala je saya ingat orang tu nak jawab. Kotak hijau. Kak Maru nak jawab ke? Kata Kak Maru punya mic ni dah okey dah? Wah, tak okey. Slow sangat lah suara saya kan. Ni sekarang tak, dengar jelas sangat. ya Alhamdulillah. ke? Saya teruskan. dengar suara teacher soft sangat. Alamak, saya pula. Okey, saya dengar Kak Marusa tadi jelas. Sekarang Ya. jelas tak dengan suara saya? Tak. Tak juga. Dah. Saya think phone saya masalah. Oh, Kak Maru je yang tak jelas. Orang lain dengar jelas? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Phone saya ni. Saya belum Okey, betul lagi. tak apa. Kalau Jelas dengar suara Kak Maru. kami dengar suara Kak Maru jelas. Jadi cuba Ya. Kak Maru baca dan buat je. Okey. Mana ayat berapa? 53. 53. Wa iz ataina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika telah memberi oleh kami memberi oleh kami akan Musa akan Alkitab dan pembeza semoga kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Supaya kamu mendapat petunjuk. Itu saya kata kita jangan terjemah semoga. Kita pakai supaya. Semoga. Jangan supaya semoga jangan. Tu dia macam dapat tak apa, tak dapat tak apa. Dia tak macam la'alla dia terjemah. La'alla ni kalau kamu ketika kami memberikan Musa kitab itu. Kenapa diberikan tu? Hanya dengan kitab ni dan pembeza itu sajalah kamu mendapat petunjuk. Sebab itu beri kepada supaya. Okey, supaya la'alla ni supaya kamu mendapat petunjuk. Supaya kamu mendapat petunjuk. Baik, seterusnya ayat 54. Ni panjang sikit. Sekejap Ni pasal dengar cakap Abud kan. Abud kata saya terbalik. Jadi mak dia betul kan? Oh tak boleh. Tak boleh ikut dia. Okey. Baik, seterusnya ayat 54. Ni saya kalau nak buat separuh pun boleh atau nak buat satu pun boleh. Kalau rasa tak tahu tak apa teacher ada, kita buat sama-sama. InsyaAllah. Okay, siapa nak buat? Sekejap saya tengok nama. Siapa yang ada, siapa yang kena macam setiap hari. Kak Laila, Kak Munah, Kak Sal. Hafizah nak cuba? Boleh. Okey, silakan. Ayat 54. 54. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittakhadhikumul ajla fatu ila bari'ikum faqtulu anfusakum
ذلكم خير لكم عند رب ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ya, Cuba teacher. baik. Ni Dan ingatlah sebelum kita terus terjemah tu, nak bagi peringatan lah tentang makhraj. Makhraj yang kha ni kena jelaskan lagi sikit. Jangan dia si nipis sangat tu. Kha. Jadi kha. Tapi tanpa membulatkan bibir. Dia huruf halqum. Jangan sebut hai je gitu ya. Khairul lakum. Kha. Pun tak boleh over sangat. Jadi bunyi tu jelas. Lagi satu bila ni ini bukan sahaja bukan nak tak tegur Hafizah ni, maknanya satu perkara yang biasa orang Melayu kalau baca, kita ada tendensi untuk tinggalkan huruf ni, tu tak jelas apabila dia baris bawah. Contoh pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita jadi a'udzubillahi. Sama juga macam ni kalau liqaumi ya qaumi, kalau tak bolehlah macam tu sebab semua huruf ni kesalahan huruf dan kesalahan baris, kesalahan besar. Jadi perlulah kita beri tumpuan. Lagi satu dha. Dha ni susah sikit lah untuk bahasa orang kita sebut. Pasal apa? Macam bukan susah nak sebut. Boleh sebut tapi kita selalu macam orang kata cerewet sikit. Bila kita dah macam dah banyak baca, kita tak perasan. Tu saya highlight lah. Saya highlight tentang huruf ni. Dan juga ni tadi kha, lepas tu qaf, yang itulah supaya lepas ni kita baca tu kita dengar pun kita boleh beza. Maknanya orang baca kita jelas apa huruf yang disebut tu, baris semua Lagi satu bezakan ha dengan kha ni. Ha. Kha dengan qa selalu termix. Kha dengan apa? Kha dengan qaf. Jadi faqtulu tu salah lah. Ni bukan Hafizah yang buat tapi saya terpanggil untuk ingatkan perkara ni. Janganlah rasa macam kecil hati ke apa siapa-siapa pun. Okey, baik. Okey, teruskan. Sorry Hafizah, teruskan. Dan ingatlah ketika Terus telah berkata oleh ia nak tambah apa? FL. oleh Musa Betul. Oleh Musa. bagi Ya. kaum baginya. Baik, betul. Bagi kaum baginya. Ya qaumi. Maknanya kat sini sebenarnya ada pembuka kata lah Sebab ni dia ceritakan. Okey. Ya qaumi. Wahai Wahai Kaum qaumi. kaum Sebab sebenarnya ada mudhafun ilaih dekat situ. Jadi dia terus ya ni dia jadi baris bawah. Kenapa? Dia sebenarnya ada qaumi panjang kan? Ataupun kaum dia kalau ya ni patutnya dia mesti baris fathah tau. Qaumiyah, tapi tak boleh. Jadi bukan tak boleh. Dari segi bacaan tu dia jadi baris kasrah dan sebenarnya ada huruf mudhafun ilaih. Sebenarnya dekat situ. Jadi kita kata terus wahai kaumku. Wahai kaumku. Ada dhamir dekat situ. Tapi dah dimahzufkan. Diganti dengan huruf kasrah macam tu je. Mi tu. Sepatutnya Bukan ada dhamir bagiku yang. teacher. Ya? Bukan kaum bagiku Boleh juga kalau kita nak kata kaum bagiku. Tapi mungkin tak nampak dekat situ. Sebab dhamir tu tak ada pun. Kan? Kalau kita nak letak. Jadi kalau macam ni. Bila kata ya lepas tu qaumi. Dia sepatutnya kita macam faham lah maksudnya dekat sini ada ku. Tetapi sepatutnya dia macam ni tau. Contoh dalam ayat yang lain, bila ada ya ni, ya yang dipanggil sebagai nida, huruf nida. Ni kita belum belajar. Dalam modul 1 memang tak ada. Penambahan sikit. Modul 2 nanti akan belajar. Bila kata ada ya yang menunjukkan maksud dia wahai. Wahai, dia kalau ada mudhafun ilaih dia mesti patutnya baris fathah.
Jadi patutnya dia jadi ya. Contoh kalau kaum mana contohnya. Ya kaum mana, wahai kaum bagi kami. Ya kaum mana. Kat sini kita nampaklah. Wahai kaum bagi kami. Wahai kaum kita. Lepas tu tambah bagi. Tapi kalau macam ni maknanya dhamir tu dia dah hilangkan. Tapi kalau kat bawah tu masih ada lagi kan. Mil tu, M-I-L, mudhafun ilaih. Jadi kita terus terjemah, wahai kaumku. Mana ya dia tu? Tak nampak kat situ. Jadi tak payahlah bubuh bagi ke apa. Kata je, wahai kaumku. Okey, baik. Seterusnya, Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi oleh kamu akan diri bagi kamu betul. dengan Okey, sebab dia isim. Dia selepas dia ada mudhafun ilaih. Maksud dia kita tahu ambil. Jadi macam mana kita nak jadikan perkataan ambil tu jadi isim? Dengan Pengambilan. 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 pengambilan Isim lah tu. Pengambilan. Bagi bagi kamu. Betul. Pengambilan bagi kamu. kan. Baris atas. Akan. Anak patung. Al-ijlah apa tadi? Akan patung anak lembu. Anak Akan lembu. patung anak Anak lembu. Anak lembu. Ha. Patung anak lembu. Ijlah tu anak lembu. Patung anak lembu. Terus Maka bertaubatlah kamu bertaubatlah oleh kamu oleh kamu ila Kepada. min ila an ala ila dalam kepada. Betul. Kepada ke bari'ikum. Bari'ikum tak tahu kan? Okey, ini pertama kalilah. Bari'ikum Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan panjang kan? Tuhan yang menyelamatkan bagi kamu. Ya Allah ya Bari ya ni kan. Allah Al-Bari, betul. Bari'um kan? Bari'um. Ya, Tuhan yang menyelamatkan tambah bagi kamu Ya pa maka bunuhlah oleh kamu akan diri bagi bagi kamu kamu. Ya, akan diri-diri bagi kamu. Bagi kamu. Dia macam pause lah sekejap situ. Zalikum. Tadi kita jumpa dah kat atas. Zalikum balaun. Ini zalikum. Demikian itu. Demikian itu. Apa dia? Demikian itu. Betul. Demikian itu. Khairul. lebih baik. Khabar. Tambah adalah. Adalah lebih baik. Adalah lebih baik bagi Kita- kamu Betul. di sisi Tuhan yang menyelamatkan di Betul. sisi bagi Tuhan yang menyelamatkan bagi kamu Betul. maka Lalu. lalu Telah. telah menerima taubat oleh ia atas Atas kamu. kamu sesungguhnya ia Sesungguhnya ia. Ya. Adalah maha menerima taubat. Maha menerima taubat adalah Ar-Rahim. juga Ya, adalah juga. yang maha penyayang. Adalah maha penyayang. Penyayang. Betul. Ada tambah lagi adalah juga. Adalah maha penyayang. Okey. Alhamdulillah. Saya ulang terjemahannya. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh Musa. Saya dah drop satu. Ingatlah ketika telah berkata oleh Musa. Maknanya telah berkata Musa lah. Musa telah berkata. Bagi kaum baginya. Apa kata Musa?
Ya qaumi, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi oleh kamu akan diri-diri bagi kamu. Dengan pengambilan daripada kamu atau pengambilan bagi kamu akan patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah oleh kamu kepada Tuhan yang menyelamatkan bagi kamu. Maka bunuhlah oleh kamu akan diri-diri bagi kamu. Demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di sisi bagi Tuhan yang menyelamatkan bagi kamu. Lalu telah menerima taubat oleh ia atas kamu. Sesungguhnya dia adalah maha menerima taubat, adalah maha penyayang. Okey. Jelas tak ayat tu? Kalau baca gitu pun dah dapat mesej tak? Dapat Nek? Dapat kan? Dapatlah. Betul. Dapat cerita lah, dapat cerita. Gist tu dah ada dah kalau kita boleh terjemah. Setuju tak? Betul kan? Setuju. Setuju. Alhamdulillah. Ke macam ada yang tak faham ke? Boleh tanya je, tak apa. Yang dia cakap membunuh, maka Hmm. bunuhlah akan kamu tu. Apa? Ya. Bunuhlah. Maksudnya? Soalannya? Apa maksud dia? Bunuhlah oleh Maksudnya kamu. hukuman ketika tu. Syariat dia tu maknanya dia kena jalankan perintah Allah tu. Bunuh sama sendiri. Kamu bunuh. Jadi cara Allah perintahkan. Maknanya berbunuh tu sama ada. Dan yang tu kita memang kena tengok tafsir kan. Yang apa Nabi terjemahkan tu. Tapi dari segi yang pengetahuan saya ni lah. Bila dah baca tentang ni. Memang dia suruh bunuh diri kamu sendiri. Fizikal. Bunuh diri. Masa tu Fizikal, boleh kan? bunuh. Memang bunuh macam tu. Tapi Bunuh Allah diri hidupkan balik. masing-masing. Allah hidupkan balik sebab nak test ke kamu punya tu ikut tak perintah tu, ikut tak Nabi Musa tu. Itu bukan satu act yang senang untuk dibuat kan. Dia bukan kata berperanglah sesama diri kamu, tak. Bunuh kamu memang perintah dia, syariat dia. Jadi kita bila tengok macam ni, kita tengok pada hubungan mereka tu dengan Allah. Macam mana mereka dengan Rasul mereka. Dia nak ikut tak? Sebab yang cakap ni siapa? Allah dah sampai pada Nabi Musa, maknanya ni dia cakap kan. Dia ingatlah ketika Musa tu memerintahkan kaumnya. Nabi Musa ni punya tugas tu bukan sesuatu yang mudah lah. Dah lah diorang ni masa Nabi Musa tinggalkan dia je terus syirik. Nabi Musa tinggalkan 40 hari dah syirik. Jadi sekarang Nabi Musa kata dia jumpa, dapat kitab kan. Ni sebenarnya macam dia ringkaskan ya cerita ni. Jadi ingatlah ketika bila dah jumpa macam Allah mengurniakan kepada Musa kitab itu dan pembeza supaya dapat petunjuk. Jadi nak dapat petunjuk tu kena ikut Rasul mereka. Kalau syariat dia kata macam tu dia kena ikut. Jadi ujian untuk diorang tu. Tapi mereka lepas tu mereka membuat kezaliman. Kan? Kezaliman dia apa tadi? Yang mengambil patung anak lembu tu. Macam mana? Jadi ketika tu hukuman dia ialah dia kena bunuh sesama sendiri ataupun dia bunuh diri mereka sendiri. Itu sebab Allah yang kata itu baik bagi kamu. Makna nak kena ada sangka baik pada Allah, kena percaya, nak betul-betul nak suruh ikut Nabi ni. Dia ikut, siapa yang ikut mendapat petunjuk lah. Sama ada Allah nak hidupkan dia ke apa, dia kena macam sangka baik tu tinggi. Macam sebelum ni, kita kata tentang Nabi Adam kan, dia menerima fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ayat berapa? Ayat 38. Ni 48. 37. Macam ni juga. Maknanya bila Allah yang perintahkan tu, ni kalimat ni kan beberapa kalimat, maknanya perintah Allah. Sama ada perintah ataupun cara-cara beribadah untuk Nabi Adam tu. Jadi macam Nabi Musa tu dia dah terima juga. Dia dah terima cara-cara nak jadi hamba tu macam ni. Kalau Allah kata aku menerima wahyu, Allah kata kamu kena bunuh diri kamu sendiri. Jadi kena buat. Jadi mereka dah melihat semua ni mukjizat daripada Allah. Allah selamatkan dia daripada Firaun. Laut tu terbelah depan mata. Kenapa tak nak percaya lagi dengan Nabi Musa tu? How could you? Macam manalah mereka ni dah diuji dengan
yang anak mereka dibunuh, anak lelaki disembelih. Kalau kata disembelih tu maknanya sembelih hidup-hidup kan? Sembelih mati-mati ke kita macam mana? Tapi disembelih, dahsyat. Kan? Macam sekarang ni kita tengok orang kena bulldoze. Hidup-hidup kena bulldoze tu. Macam mana? Tapi dalam pada tu, kamu tetap mensyirikkan Allah juga. Dah lihat dah. Jadi dia tujuan dia bunuh je lah diri kamu tu. Masa tu, itu lebih baik bagi kamu. Sebab Pada macam mana masa pun tu. dia melaksanakan perintah Allah. Macam Itu itulah. syariat pada masa tu lah. Ya. Begitu juga Nanti. macam kalau kita baca Quran ni, baca cerita pasal Nabi Sulaiman ke apa, dia punya syariat tu, kita tak boleh lah. Kita kena ikut syariat Nabi kita. Benda tu cerita, lesson dia tu yang kita ambil. Ingatlah balik semula usul dalam tafsir tu kita kata apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan dengan sebab-sebab yang khusus. Itu kita tambahlah pembacaan kita. Mana bila kita tambah pembacaan kita, kita mesti rujuk yang utama tu sumber dia, iaitu Al-Quran. Kalau Quran kata macam tu, janganlah pula kita macam rasa takkanlah kan. Zalimnya, macam tu. Mana boleh? Tak boleh kita apply benda yang dulu tu untuk yang sekarang ni macam the way kita understand. Mesti kita ikut kefahaman daripada Nabi SAW. Macamlah orang nak beribadah sekarang ni, tapi dia tak nak ikut syariat Nabi. Dia nak beribadah cara dia. Tak diterima Allah. Walaupun nampak macam yang dia buat tu, yang dia tak nak ikut tu, macam dia rasa lebih baik daripada Nabi. Tak boleh macam tu. Kita tak ikut syariat Nabi. Nabi Musa kalau ada hari ni, dia tak ikut syariat Nabi Muhammad, dia nak ikut syariat dia dulu, dia pun termasuk dalam golongan yang ingkar kepada Allah. Zalim. Baik. Ayat 55. Siapa nak buat? Kak Faz. Kak Fazimah. Lama tak dengar. Boleh? Teacher, tak ready lagi teacher. Tak apa, baca je. Tak apa, buat sama-sama kan. Lepas tu yang mana ingat, buat. Mana tak ingat, teacher supply. Betul, saya tak ingatkan nak dengar je. Okey, bacalah. Baca. Saya nak dengar bacaan. Ayat apa sebenarnya? 55. Saya pakai buku senang. Ya. 55. Wa iz qultum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Oh, tak boleh kat situ. Kena berhenti sini. Tak kena. Berhenti kat sini. Alhamdulillah. Okay, sekali lagi. Akhir. Wa iz qultum. Balik semula. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah Jahrah. Macam tu. Hatta narallaha jahrah. hatta narallah jahrah. Terus. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Ya, baik. Kita cuba terjemahkan. Mana yang Kak Faz ingat je. Yang mana boleh. Wa Dan iz. Ingatlah. Ingatlah ketika. Ingatlah ketika kuntum Berkata. Lepas tu fi'il madi. Kita nampak FD je kan. Terus tulis. telah berkata. Okey. Telah berkata. Oleh siapa? Tom? Oleh kamu. Oleh kamu. Betul. Telah berkata oleh kamu. Apa katanya? Wahai Wahai Musa. Ya, wahai Musa. Lan nu'mina. Lan ni huruf nasab. Jadi lan maksud dia? Tidak. Sekali-kali. Nasab jadi apa? Jadi Fathah, jadi ya? fathah. Panggil apa? Mansub. Mansub, betul. Tidak sekali-kali. Nu'mina. Nun. Niki. Apa? Mereka ya?
Kami. Kami beriman. Kami beriman. Kami berimanlah Bagi bagikah bagi kamu. Bagi engkau. engkau hatta Sesungguhnya. hatta sehingga Sehingga. Hmm. Sehingga. naro. Fi'il mudhari. Lepas tu ada ki. Fi'il mudhari. Okey, tadi apa? Kami. Kami melihat. Kami melihat. Saya tulis macam ni. Kami melihat Allah. Akan Allah. Akan Allah. Dan Allah. Akan Allah jahrah. Jahar. Solat jahar. Sama juga maksud dia. Jahar. Kita selalu cakap. Secara ataupun hal. Kalau ada hal kita tambah dalam keadaan. Nyata. Dalam keadaan nyata. Dalam keadaan terang. Dalam keadaan nyata lah. Lalu. Dalam keadaan. Maka lalu akhadat. Telah menyambar oleh siapa ni? T perempuan tu. Ada T pula. Tak suka. Oleh ia. Oleh ia perempuan akan Assalamualaikum. Setiap kali kamu. Jadi ni baris dhamma, marfu' ni. Baris dhamma selepas fi'il. Maknanya dia, lepas tu kat bawah pun tulis FL. Kita tambah oleh. Oleh apa? Sa'iqatu. Petir itu. oleh petik itu. Oleh petir itu. Wow hal. Wow. Sedangkan ya. Ya, sedangkan antum Kamu tanzuruna. sedangkan kamu Kamu apa tu? melihat. Ya, kamu melihat. Betul. Baik. Boleh juga. Boleh tu? Dia kena macam tu. Tak apa. Itulah tujuan kita buat hari-hari tu. Tiap-tiap hari 1 jam. Jadi jangan senyap-senyap aja. Orang kata suffer in silence. Sekali bila panggil buat, aku tahulah aku dah boleh. Macam tu lah. Lepas tu kat dewan ni pula ya. Kat kelas. Paling tidak pun baca dulu. Bila baca, mesti baca. Nanti dapat kekuatan daripada Allah. Kita baca ayat dia kan. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kamu. Maknanya mereka tu pergi bercakap dengan address balik semula. Menjawab kepada Nabi dia. Wahai Musa, tidak sekali-kali kami beriman bagi engkau. Sehinggalah kami melihat Allah secara nyata. Dia cakap macam tu. Amboi, action ya. Lalu disebabkan mereka mencabar macam tu. Ni dah balik semula fi'il madhi ni. Lalu telah menyambar oleh petir itu akan kamu. Lalu telah menyambar oleh ia akan kamu oleh petir itu. Sedangkan kamu melihat. Allah cakaplah semula. Ni ingatlah ketika. Kamu cakap macam ni kepada Musa. Kemudian terus kena sambar petir kamu. Kamu nampak semua ni berlaku. Kan? Mati serta-merta. Kemudian ayat 50. Siapa nak buat? Tak ada mikrofon lah Cik Kap. Tak sedia. Orang nak panggil orang kat sini. Mak Ji dengan Datin Sri pun dah tunduk macam ni. Tapi baca boleh. Baca. Tak apa, kita buat sama-sama. Baca tu. Boleh. Saya baca. Siapa? Kak Zu. Siapa kata nak baca tu online? Laila. Kak Laila. Okey, silakan. Kak Laila baca 56 dulu. Tapi tak berapa pandai tau. Tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya, Summa
Kemudian Okey, bagus. Ba'asnakum. Ba'asna fi'il madi. Jadi kita tambah telah. telah. Membangkitkan. Oleh betul. Oleh Oleh kami. kami. Kum Kamu. akan kamu. Kamu. Akan kamu. Telah membangkitkan oleh kami akan kamu. Maknanya kami telah membangkitkan kamu. Min Daripada. ba'di selepas boleh, sesudah boleh, after boleh. Sesudah maukum. Dia mudhafun ilaih ni. Sesudah kita tambah apa? Daripada. Daripada. Betul. Daripada mauti Maut mati. kematian. Boleh lah Kematian. cakap maut pun boleh. Daripada kematian kum Dan kamu. bagi Bagi kamu. kamu. La'alla Supaya kum kamu supaya kamu tashkuruna. bersyukur. Kamu bersyukur. Ahsanti. Alhamdulillah. Yang tak pandai tu dah pandai nampaknya. Kak Laila tak pandai dah boleh dah. Okey, Alhamdulillah. Macam tu lah, macam tu kan. Takkan Allah sia-siakan kita ni. Kita belajar sikit, kita dapat sikit. Macam mana pun kita dapat. Kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Kemudian telah membangkitkan oleh kami akan kamu daripada sesudah daripada kematian kamu itu. Supaya kamu bersyukur. Maknanya dia orang ni kena sambar petir. Ya, kena uji. Nak sambar petir sebab cakap macam tu mulut celupar, mulut cabul. Nak minta tengok Allah. Jadi Allah pun hantarkan petir. Sambar dan dalam keadaan mereka ni semua melihat. Makcik nak baca. Okey. Lepas tu, jadi lepas tu Allah bangkitkan pula. Dah mati tadi tu, Allah bangkitkan semula, hidupkan semula. Mati, hidup semula. So, kenapa Allah buat macam tu? Supaya kamu bersyukur, supaya mereka bersyukur. Tapi, okey, seterusnya. Mak Haji nak baca. Dekat sikit Mak Haji sebab tak masuk dalam kawan ni tak dengar. Ada dah? Ada dah? Wazallalna alaikumul ghama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya. Alhamdulillah. Okey, dan boleh lagi pegang mikrofon tu. Wallalna. Jadi nampak kat bawah tu ada FD. Kita terus letak telah. Telah apa? Telah meredupkan. Oleh kami. K ada tulis kat situ K kan? Telah meredupkan oleh kami. Ala atas kum atas kamu atas kum pula saya tulis atas kamu lagi al-ghamama baris fathah tambah akan al-ghamam tahu tak? Tahu apa dia? Awan-awan. Ghamam ni awan-awan. Akan awan. Dan anzalna telah menurunkan oleh kami alaikum atas kamu al-manna. Ni kita tak payah terjemah. Kita terus dia tulis manna, huruf besar kan dia. Buat huruf besar kalau tulis Melayu lah. Manna. Kalau Jawi tak nampak sama juga. Manna, sejenis makanan. Manna, nama dia tu manna.
Apa dia? Dan Tambah akan. Sorry, terlupa. Akan mana dan dan salwa. Buat je macam tu. Dan salwa. Salwa ni ada orang terjemahkan burung puyuh. Dia terjemahkan burung puyuh. Kita pun tak tahu macam mana. Tak apa, kita beriman je lah. Mana dan salwa. Kulu fi'il amar. Makan lah. Tak ada maka ni. Makan je terus. Makanlah oleh kamu. Min daripada thayyibatin. baik-baik. Yang baik-baik boleh. Ada cakap kebaikan. Tapi macam tak sesuai kan. Tapi biasanya makanan kita kata yang baik-baik lah. Yang baik-baik. Baik-baik ni ikutlah maksud dia macam mana. Yang baik-baik. Makanan yang baik apa? Untuk satu-satu kaum tu yang paling baik. Buah-buahan kan. Daging. Makan baik-baik yang halal maksudnya. Ni mudhafun ilai. Jadi kita tambah apa? Daripada apa yang. Daripada Apa yang. Apa yang razaqona. Merezekikan. Telah. Kena letak. Telah merezekikan oleh siapa? telah merezekikan oleh kamu. Oleh kami. Oleh kami. Oleh kami. Kum. Akan kamu. Akan kamu. Wa Dan dan ma apa Dan. nafiah warna hijau. Dan kalau ma yang hijau ni nafiah, nafi maksudnya tidak. Dan tidaklah zalamuna. Zalamu FDR. Kalau FD je terus taruh telah. Telah menzalimi oleh siapa? Oleh mereka. Lepas tu ada oleh kami. Akan kami. Tak boleh oleh kami. Akan kami. Oleh akan kami. Macam ni. Zalamu telah menzalimi oleh mereka akan kami. Maksud dia apa? Okey, kita discuss kejap lagi. Dan lakin Bagi akan tetapi dan akan tetapi kanu adalah siapa? Wow, ada wow. Mereka. Anfusahum akan diri-diri bagi mereka yazlimuna mereka menzalimi. Betul. Okey, saya ulang. Dan telah meredupkan oleh kami atas kamu akan awan-awan dan telah menurunkan oleh kami atas kamu akan manna dan salwa. Makanlah oleh kamu daripada yang baik-baik, daripada apa yang. Ini selalu tak perasan ni, ma dia ni kat bawah. Nampak tak? Thayyibat ni isim cacat. Mudhaf. Isim cacat. Dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin. Jadi bererti dia perlu bersandar. Sini yang kita sandarkan dia pada isim ma'rifah dalam bentuk isim mausul. Apa yang. Daripada yang baik-baik, bagi apa yang pun boleh, daripada apa yang pun boleh, dua-dua boleh. Pada apa yang pun boleh. Dia boleh tiga-tiga ni. Boleh min fili, boleh min boleh, fi boleh, li boleh. Daripada yang baik-baik, pada apa yang telah merezekikan oleh kami akan kamu. Dan tidaklah telah menzalimi oleh mereka akan kami. Maksud dia macam tu Mak Haji. Tidaklah mereka menzalimi kami. Mereka buat-buat apa pun, tidaklah mereka menzalimi kami. Dan akan tetapi adalah mereka akan diri-diri bagi mereka menzalimi. Maksud dia apa? Allah dah ceritakan kamu tadi. Ni untuk kita ni. Ni untuk kita ni. Last kali ni saya highlight. Wa ma zalamuna.
mereka rasa mereka nak cederakan Allah, mereka nak menipu Allah, mereka nak kenakan Allah, dia tipu-tipu macam tu. Jadi Allah kata tidaklah mereka, perbuatan mereka tu menzalimi kami. Padahal mereka ni akan tetapi mereka ni telah menzalimi ataupun sedang menzalimi diri-diri bagi mereka. Siapa yang tak ikut perintah Allah ni sebenarnya bukan dia menzalimi Allah, tapi dia menzalimi diri mereka sendiri. Itu maksud zalim sebab doa tu kita buat dosa je ya. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin kan. Kalaulah Allah tak ampunkan kita rugi. Boleh? Okey, faham tak? Ada soalan? Ada soalan? Maknanya Allah beri mereka ni keistimewaan. After satu-satu mereka berlakukan, tapi Allah redupkan. Kerana apa tu? Dengan ada Rasul yang bersama mereka tu. Ada orang yang sikit tu minta ampun. Ada yang sikit buat tu. Allah beri penangguhan maksud dia. Allah bagi ujian supaya bersyukur. Kita ni bersyukur ke tidak? Pelajaran yang kita boleh ambil di situlah. Adakah kita nak mensyukuri nikmat Allah? Kadang-kadang kita nak cepat dalam kita rasa ni sebenarnya kalau kita fikir balik lah kita belajar Quran ni kan, kita belajar Quran ni maksudnya ni dia cerita Nabi Musa, macam mana pula cerita pasal Quran ni? Yelah benda ni kita baca dalam Quran. Sebenarnya kita ni macam kiranya kita pun Allah beri peluang ni. Kita belum mati lagi, kita belum dibangkitkan. Tapi sekarang ni akal kita yang sedang dibangkitkan bila kita belajar balik semula bahasa Quran ni. Betul tak? Kalau tidak kita ni dengar, kita tak tahu pun daripada sumber ni. Kita dengar orang cerita tu betul. Ustaz ke apa kita dengar tu betul. Tapi bila kita sendiri yang baca, tentulah rasa tu berbeza. Jadi kita bersabar, kita berlapang dada, kita bersyukur macam mana pun kita dah dapat. Kita dapat peluang belajar, kita dapat peluang untuk faham apa yang Allah kata kat kita. Jadi syukurlah juga bahawa kita ni tak dapat semua. Sekali dapat, kalau dapat semua bayangkan. Banyak benda yang kita kena laksanakan. Lagipun syariat Nabi kita, Quran ini, sifat dia memang turun dia sikit-sikit. Dia tak boleh sekaligus. Keimanan tu tak boleh datang, lepas tu hilang. Nanti kalau hilang macam mana? Hujan. Disifatkan Quran ni macam, hidayah ni macam hujan. Jadi Allah yang tahu berapa banyak nak turunkan tempat ni kan. Betul? Hujan ni kan. Macam mana hujan tu. Kalau hujan tu sekaligus, sekelepuk, mati kita, banjir terus. Macam tu. Jadi kalau hujan, sikit, dia berterusan. Biarpun sikit tapi berterusan. Hujan yang macam tu tetap je subur. Itu yang sepatutnya kita, maknanya kita fokus, kita macam tu lah. Bersyukur. Kalau kita tak dapat pun kita bersyukur, kita dapat lagi lah. Kita tentulah bersyukur. Lagi satu, Quran ni yang saya kata sifat dia tu, kalau kita tengok dalam surah 25, ayat 32. Kita jangan macam kita bersyukur maknanya maksud saya kita bersyukurlah kita dapat sikit-sikit, kita dapat maksudnya biarlah sikit tapi berterusan. Kerana apa yang Allah cerita ni? Kalau tidak kita minta semua sekali banyak-banyak tu, kita takut kita ni jadi orang yang waktu Nabi SAW dulu dia jadi orang yang macam ingkar lah juga sebab Allah kata dalam ayat ni. So kita baca ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan telah berkata oleh orang-orang yang telah ingkar oleh mereka. Ini satu part. Orang-orang yang ingkar itu telah berkata, laula nuzila alaihil Qur'ana jumlatan wahidah. Mengapa tidak diturunkan ke atasnya, maknanya ke atas Nabi SAW itu, bacaan itu jumlah wahidah. Sekali rap.
Apa pasal dia tak dapat Quran tu sekali arung? Kenapa dapat sikit-sikit? Tapi jawapannya ialah Allah kata, Kazal, mesti tertanya-tanya juga kat kita. Sekarang kita tengok orang tiba-tiba nak mengajar kita dah pandai. Ataupun kita tengok orang semua kita rasa macam tu. Kita ingat sahabat dulu, semua tiba-tiba pandai. Tidak. Inilah cabaran yang kita hadapi. Ya, ya, Mawadah dengar tak? Apa dia cabaran dia? Cabaran lah tu. Anak-anak dia selalu dapat cepat, tapi cepat juga hilang. Ya? Tapi dia bertanya, orang-orang yang engkar bertanya, kenapa tak turun Quran ni secara sekaligus? Kenapa tak dalam sekali je? Sebab Nabi Musa dapat satu sekaligus. Dah tanya dah orang dulu. Tadi kan Allah kata dia kurniakan kitab itu supaya wal furqan, supaya kamu mendapat petunjuk. Tapi orang kafir tu, orang ingkar pun tanya juga. Tapi Allah kata tak. Memang macam tu design dia. Kazalika linusabbita bihi fuadak. Seperti itu supaya kami meneguhkan kepadanya dengannya fuadak dalam hati engkau. Maknanya stable ni. Nak stablekan emotional fuad ni. Maknanya kita punya hati nurani. Bila hati nurani ni dia punya emotional tu. Emotion tu. Dia punya cerita dia. Kalau qalb tu yang buat decision tu. Akal tu yang proses tu. Akal tu pun jantung juga kan. Tapi lagi satu yang kata berfikir tu. Otak. Otak tu pun ada juga. Tapi ni bila fuadak ni. The core yang maksudnya hati nurani lah kalau kita punya terjemahan tu. Sengaja Allah buat itu supaya kami meneguhkan hati engkau. Semua tu. Nak dapat ni semua. Nak dapat apa tu? Nak teguh tentang apa tu? Kita punya keyakinan, kita punya kepergantungan pada Allah. Nak dapat tu ni bukan memang ini kalam Allah. Warattalnahu tartila. Dan telah membacakan oleh kami akannya tartila. Dalam secara bacaan yang tartil, perlahan-lahan. Tak boleh rebut-rebut. Kalau berebut memang tak dapat, tercicir. Jadi Allah sendiri pun bagi pada Nabi SAW tu dalam tempoh 23 tahun. Bila dah habis tu maknanya dah selesailah tugas dia. Dia pun Allah ambil, wafatkan. Tempoh kita ni macam tu je lah. Jadi kita ni semua berada dalam satu tempoh yang kita tak tahu bila. Jadi kita macam apa pun alasan kita ataupun apa pun sebab yang kita tak belajar tu dulu, kita minta ampun daripada Allah. Kita pun kena fikir juga, dulu apa kita buat? Apa kita buat dulu? Ni bukan saya marah tau. Ni cerita. Maknanya sama lah juga dengan diri saya ni. Dulu pun dah lama dah. Aku dulu buat apa? Masa aku kecil. Kita nak salahkan apa? Tak payah salahkan apa-apa, tapi kita terus saja melangkah. Tak payah kita kata dulu mak aku, kenapa dah mak aku tak hantar aku sekolah agama? Tapi yang sekolah agama pula, kenapa mak aku hantar aku sekolah agama tapi aku tak boleh juga Quran ni? Sebab fokus tu berbeza. Jadi sekarang yang penting Allah lebih tahu. Kita berlapang dada, kita bersangka baik. Maknanya waktu ni lah waktu yang paling sesuai untuk kita. Dapat sikit, buat sikit. Syukurlah dapat sikit. Kalau dapat sekelepuk, lepas tu tak buat. Jadi Bani Israel. Auzubillah. Kan? Macam itulah. Jadi, tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam ayat 30 pula, sikap ni sikap macam Cik Saziman kata. Nabi kata, ni sebelum ni kan, ni tadi saya baca yang 32, tapi kat sini. Kita, kalau kita ada, kita ni sebenarnya macam ni, nanti kita esok akan jadi macam yang Nabi sebut. Waktu Nabi, ni Allah rekodkan dan Allah bagi tahu kat kita. Di akhirat nanti, Nabi SAW tu berkata kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Apa kata dia? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan telah berkata Rasul itu. Apa kata Nabi? Ni akhirat ni, dekat akhirat. Kalau nak tengok cerita dia tu daripada atas ni. Ya. Orang-orang yang apa Allah cerita ni daripada sinilah. Daripada atas ni sampailah yang saya baca bawah tadi tu. Jadi kat sini berkatalah Rasul, wahai Tuhanku. Ni yang macam tadi kita jumpa ya qaumi tu. Dia tak ada dhamir dia dihilangkan dekat sini. Tapi maksudnya difahami bahawa dia ni mudhaf.
wahai Tuhan bagiku. Inna qaumi, sesungguhnya kaum bagiku telah menjadikan oleh mereka akan ini ataupun akan bacaan ini mahjura, sesuatu yang tak diacuhkan, sesuatu yang telah ditinggalkan. Mana daripada perkataan hijrah, mereka ni bukan kata tinggal sikit-sikit. Mahjur, menjadi orang yang berhijrah away, dah pergi daripada Quran tu. Maksudnya tinggal, tak mau tengok dah. Kalau orang pindah, yang pindah habis dah tu. Tu, jadikan Quran ni. Jadi Nabi sendiri mengadu pada Allah. Jadi yang pentingnya sekarang kita tengok ayat ni, ya Allah janganlah aku jadi kaum yang ni. Jangan jadi kaum ni. Biarpun kita dapat sekarang, biarpun kita dapat sikit, walaupun kita dah tahu dah, kita dah senja dah ni, kita dah nak dekat dah. Semua manusia ni ada tempoh dia kan. Tapi dah dekat sangat dah, kita pun tak tahu bila. Entah apa, tak sempat habis Ramadan. Entah apa, tahun depan. Tak tahu, kita tak tahu. Jadi yang sikit tu, biar dia sikit tapi kualiti. Yang lain tu kita minta je lah, tak ada lain. Melainkan minta ampun kepada Allah. Tubu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat je lah. Kita tahu dah dulu kita buat apa. Dulu kita pun sibuk lah. Macam-macam sibuk lah. Tapi kita nak benda ni. InsyaAllah Allah akan tolong kita. Dengan syarat kita jangan mengeluh. Kita istiqamah. Slow pun tak apa. Memang begitulah nature-nya Quran ni. Diturunkan tidak dalam sekaligus. Diturunkan secara beransur-ansur. Memang dah dapat kat kita Al-Quran. Tapi kita lah pula. Macam mana pun nak dapat kefahaman. Kita baru bermula. Kita bayangkan kita baru bermula. Jadi kita bersabar. InsyaAllah ta'ala. Okey. Itulah hari ni. Ada soalan lagi ke? Dah lebih dah teacher ni. Selalu terlebih masa. Sorry Baik. Kita kalau macam tu. Kalau tak ada apa-apa. Kita sambung esok muka surat 9. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teacher.